Assalamualaikum, pelajar-pelajar semua. Hari ini kita akan belajar tentang rukun iman yang keenam iaitu qada dan qadar. Percaya kepada qada dan qadar adalah perkara terakhir di dalam rukun iman. Ia merupakan satu persoalan yang rumit dan sentiasa menjadi perbahasan dan perbincangan di kalangan umat Islam. Ada kalanya permasalahan tentang qada dan qadar ini menjadi hangat sehingga menimbulkan pertengkaran di kalangan umat Islam. Bagaimanapun, Rasulullah tidak menggalakkan umatnya bertengkar mengenai qada dan qadar ini. Ini bukan bererti bahawa Rasulullah menyekat kebebasan umatnya untuk berfikir, tetapi demi menjaga keselamatan akidah mereka supaya tidak rosak. Ini kerana qada dan qadar adalah masalah yang sangat rumit untuk diselesaikan. Dan lagi pula, qada dan qadar adalah urusan Allah Ta'ala. Tiada siapa yang dapat mengetahui urusan Allah dalam mencipta sesuatu yang dikehendakinya, termasuk manusia. Sekarang mari kita lihat pula pengertian qada dan qadar. Sebelum melihat pengertian qada, sebaiknya dijelaskan dulu maksud qada. Qada bermaksud penetapan Allah Ta'ala tentang apa yang akan berlaku pada makhluknya sejak azali lagi. Contohnya, seorang pelajar ditetapkan oleh Allah untuk berjaya dalam peperiksaan. Penetapan itu adalah qada Allah Ta'ala yang telah ditetapkan sejak azali lagi. Manakala qada pula bermaksud berlakunya kejadian mengikut ketetapan yang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala sejak azali lagi. Contohnya, setelah peperiksaan selesai, pelajar itu ternyata berjaya. Apabila sempurna terlaksana kejayaan itu, maka terlaksanalah qada Allah terhadap qadar yang telah ditetapkannya sejak azali lagi. Tiap-tiap kejadian yang berlaku di alam ini, sama ada baik atau buruk, semuanya telah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Dan berlakunya juga adalah mengikut kehendaknya. Ketetapan Allah Ta'ala mengatasi semua perancangan makhluk. Manusia hanya mampu merancang, tetapi Allah sahaja yang menentukan. Tidak ada sesuatu pun yang boleh merubah ketetapan Allah. Seperti mana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Insan ayat 30. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. Yang tafsirnya kira-kira bermaksud, dan kamu tidak dapat, yakni melakukan sesuatu, melainkan jika dikehendaki Allah. Oh, kalau begitu, semua apa yang berlaku di alam ini terjadi dengan izin Allah. Tetapi, apakah tujuan manusia diwajibkan beriman dengan qada dan qadar? Dan apakah hikmat kita beriman dengannya? Pertanyaan yang bagus, awang budiman. Pelajar-pelajar semua, antara hikmat kita beriman dengan qada dan qadar ialah: pertama, supaya manusia mengaku bahawa Allah berkuasa mutlak ke atas makhluknya. Kedua, supaya manusia berusaha membuat kebajikan sepanjang hidupnya. Ketiga, supaya manusia menerima ajaran Allah dan mematuhinya. Keempat, supaya manusia tidak berputus asa jika menempuh kegagalan dan rintangan. Kelima, supaya manusia sentiasa bersyukur dengan kejayaannya. Keenam, supaya manusia berasa dirinya lemah dan sentiasa berhajat kepada pertolongan Allah. Dan yang ketujuh, untuk membina sikap sihat dalam menempuh hidup yang penuh cabaran. Sekarang baru kami faham, ya Ustazah. Tetapi, bagaimanakah keadaan orang yang mempercayai qada dan qadar? Dan bagaimanakah sikap kita jika menghadapi kesusahan atau kegagalan? Bagi orang-orang yang beriman dengan qada dan qadar, mereka bukan saja tidak akan kecewa atau putus asa disebabkan kegagalan, tetapi mereka juga tidak akan angkuh dengan setiap kejayaannya. Selain itu, mereka juga akan lebih redha terhadap ujian Allah, kerana mereka percaya bahawa setiap kejadian itu mengandungi hikmah dan hanya Allah yang maha mengetahui hikmah di sebalik kejadian itu. Oh, rupanya begitu. Jadi, bagaimana pula keadaan atau sikap orang yang kurang mempercayai qada dan qadar? Bagi orang-orang yang kurang mempercayai qada dan qadar, fikiran mereka akan sentiasa bingung. Jiwa mereka juga menjadi tidak tenang dan gelisah. Mereka akan lebih mudah berputus asa dan mudah menyalahkan Allah jika berlaku perkara buruk ke atas diri mereka. Sekarang, Ustazah akan menjelaskan pula perselisihan pendapat daripada 4 golongan yang berbeza pendapat tentang masalah qada dan qadar. 4 golongan itu ialah golongan Jabariyah, golongan Qadariyah, golongan Mu'tazilah, dan golongan Asy'ariyah atau golongan Ahli Sunnah wal Jamaah.
Pertama, golongan Jabariyah. Golongan Jabariyah berpendapat bahawa manusia tiada daya dan ikhtiar sama sekali untuk menentukan nasibnya. Sama ada baik atau jahat, kerana semuanya bergantung kepada takdir Allah semata-mata. Mereka beranggapan bahawa manusia umpama bulu burung yang ditiup angin ke mana saja. Alasan mereka kerana kuasa Allah meliputi segalanya. Oleh itu manusia wajib menerima segala takdir Allah sama ada baik atau buruk tanpa berusaha mengubahnya. Pendapat ini adalah pendapat yang lemah, kerana ia menolak segala usaha dan ikhtiar manusia dalam menentukan nasibnya. Pendapat ini juga bertentangan dengan firman Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat 11. Golongan kedua ialah golongan Qadariyah. Golongan Qadariyah berpendapat bahawa sesuatu yang berlaku itu adalah dari ikhtiar manusia sendiri dan bukannya takdir Allah. Oleh itu, manusia bebas melakukan sesuatu dengan usaha dan ikhtiarnya. Ini kerana mereka beralasan bahawa manusia bertanggungjawab sepenuhnya terhadap segala perbuatannya. Dan Allah sama sekali tidak akan ikut campur tentang urusan manusia. Pendapat ini sangat lemah, kerana pendapat ini menolak sama sekali takdir Allah dalam menentukan nasib manusia. Pendapat ini juga bertentangan dengan hakikat sebenar yang mengatakan jika manusia berusaha pasti akan berjaya. Padahal ada juga manusia yang gagal walaupun telah berusaha. Seterusnya golongan ketiga ialah golongan Mu'tazilah. Golongan ini berpendapat bahawa takdir Allah berlaku hanya dalam perkara kebajikan sahaja. Manakala kejahatan adalah dari usaha dan ikhtiar manusia sendiri, oleh itu, Allah wajib membalas baik kepada manusia yang mentaati perintahnya. Alasan bagi golongan ini adalah Allah itu Maha Adil, jadi sudah setentunyalah Allah akan membalas segala perbuatan manusia dalam perkara kebaikan yang telah ditentukan oleh Allah. Dan juga akan membalas kepada manusia yang melakukan kejahatan, iaitu kejahatan dari hasil usaha manusia sendiri. Pendapat ini juga sangat lemah kerana seolah-olah Allah itu boleh dipaksa kerana diwajibkan membalas baik kebajikan yang dilakukan manusia. Selain daripada itu, seandainya semua kerja kebajikan sahaja datang dari Allah, mengapa tidak semua usaha berkebajikan itu berjaya? Ini menunjukkan seolah-olah Allah itu lemah. Kemudian, pendapat daripada golongan yang terakhir ialah dari golongan Asy'ariyah, atau juga dikenali sebagai golongan Ahli Sunnah wal Jamaah. Golongan ini berpendapat bahawa setiap apa yang berlaku itu ditakdirkan oleh Allah, tetapi ianya diusahakan oleh manusia dengan ikhtiar mereka sendiri berpandukan akal fikiran yang diberikan oleh Allah. Golongan ini beralasan bahawa manusia bebas memilih jalan hidup yang diinginkannya. Tercapai atau tidak, itu urusan Allah. Selain itu, Allah juga Maha berkuasa dan akan memberi ganjaran kepada manusia mengikut apa yang diusahakannya. Pendapat daripada aliran ini merupakan pendapat yang paling sesuai, yang dipegang oleh kebanyakan umat Islam. Ini kerana mereka berpendapat bahawa, pertama, takdir Allah adalah rahsia yang tiada siapa pun tahu melainkan Allah. Kedua, golongan ini percaya penuh kepada takdir Allah di samping usaha dan ikhtiar manusia. Ketiga, manusia hendaklah berusaha dan berikhtiar dalam menentukan nasibnya. Sama ada berjaya atau gagal, ianya ditakdirkan oleh Allah. Keempat, manusia dinilai dan dibalas dosa atau pahala dari usaha dan ikhtiar mereka. Dan kelima, apa yang berlaku pada makhluk semuanya ditakdirkan oleh Allah, yang pada zahirnya kita lihat sebagai hasil daripada usaha manusia itu sendiri. Bagaimanapun, ada golongan yang beranggapan bahawa manusia tidak boleh melakukan usaha dengan ikhtiar mereka sendiri. Sebab ianya seolah-olah seperti manusia itu menentang takdir yang telah ditetapkan kepadanya sejak azali lagi. Baiklah, sekarang Ustazah akan menerangkan mengapakah qada dan qadar itu tidak bertentangan dengan usaha dan ikhtiar. Ini kerana, yang pertama, qada dan qadar tidak pernah melarang manusia berusaha dan berikhtiar. Dan yang kedua, manusia telah diberikan akal fikiran untuk memilih jalan hidupnya sama ada kehidupan yang baik atau jahat. Manakala yang ketiga, seberapa besar pun usaha dan ikhtiar manusia, ianya masih tetap tidak boleh mengatasi qada dan qadar. Seterusnya yang keempat, qada dan qadar pasti berlaku, sama ada manusia rela atau tidak. Dan yang kelima dan yang terakhir, qada dan qadar adalah urusan Allah. Manusia tidak akan dapat mengetahui takdirnya kecuali setelah berlaku qada ke atasnya. Sekarang Ustazah ingin bertanya, apakah contoh yang menunjukkan bahawa qada dan qadar pasti berlaku sama ada manusia rela atau tidak?
Saya tahu Ustazah. Contohnya, lahirnya manusia dengan pelbagai sifat dan kejadian. Ada yang berkulit cerah atau gelap, dan ada yang berbadan tinggi atau rendah. Bagus. Berikan pula contoh yang membuktikan bahawa usaha dan ikhtiar tidak akan dapat mengatasi kadar dan kadar. Itu mudah saja. Contohnya, Ahmad memandu dengan sangat berhati-hati, tetapi dia masih terlibat dengan kemalangan karena kecuaian orang lain. Jawapan yang baik sekali. Nah, sekarang Ustazah mahu kamu jelaskan satu contoh usaha dan ikhtiar di zaman sahabat Rasulullah yang menunjukkan bahawa usaha dan ikhtiar itu tidak bertentangan dengan kadar dan kadar. Contohnya, Sayyidina Umar pernah disoal oleh Abu Ubaidah bin Al-Jarrah mengapa dia melarang sahabatnya pergi ke Syam, yang pada masa itu dilanda wabak penyakit taun yakni kolera. Padahal itu adalah ketentuan kadar dan kadar Allah Ta'ala. Sayyidina Umar menjawab, saya lari daripada takdir Allah kepada takdirnya yang lain, iaitu lari daripada penyakit dan wabak kepada takdir sihat dan afiat. Contoh yang sangat bagus. Pertanyaan Ustazah yang terakhir, apakah ganjaran untuk orang yang berusaha melakukan kejahatan atau kebaikan? Ustazah, saya ingin cuba menjawabnya. Orang yang berusaha melakukan kejahatan dan berjaya melakukannya, dia akan mendapat dua dosa, iaitu dosa kerana usahanya dan dosa kerana kejayaan dari usaha kejahatannya. Manakala bagi orang yang berusaha melakukan kebaikan dan berjaya melakukannya, dia juga akan mendapat dua pahala, iaitu pahala kerana usahanya dan pahala dari usaha kebaikan yang berjaya dilakukannya. Syabas. Nampaknya pelajar-pelajar semua sudah faham isi pelajaran kita pada hari ini. Sampai di sini sahaja pelajaran kita pada hari ini. Dan jangan lupa untuk sentiasa mengulang kaji pelajaran. Ustazah doakan pelajar-pelajar semua akan berjaya pada peperiksaan O-Level nanti. Sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.